We got our Mr. Muhammad Zarif, our training manager from our Focus Point Vision Care Group. Okay, I know not much of people, but support lah sikit. Bagikan tepukan, come on. Thank you. Okay, so hari ini kami akan bermula dengan ringkasan pengurusan Mopia. Mopia kan? Myopia, sorry. Sekarang I pun faham lah, myopia. Okay, jadi saya akan kasih masa dengan Mike, kasih Muhammad Zarif untuk share dengan kami jenama kesihatan mata kami. Okay. Selamat tengah hari semua ya. Okay, so hari ini saya punya session about 20 to 30 minutes. Okay, we will cover a bit about ringkasan pengurusan myopia. So I will not go into technical. Saya tak akan pergi ke yang terlalu technical. So kita semua orang biasa kan. So saya just cover sedikit introduction berkenaan myopia dan surface berkenaan pengurusan myopia ya. Untuk lebih detail boleh melawat ke kita punya outlet, bertanya dengan kita punya optometrist apa yang point-point tu dengan lebih detail ya. Okay. So ini topik yang saya akan cover hari ini. Kita akan ketahui apa itu myopia. Okay. Sebab tak tahu maka kita tak akan bertanya ataupun tak akan mengetahui dengan lebih dalam ya. So kita go apa itu myopia dan kita akan memahami sedikit faktor risiko myopia ya. Sebab bukan semua orang risikonya sama ya. Ada orang yang lebih berisiko untuk dapat myopia, ada orang yang risikonya lebih rendah sedikit ya. Dan seterusnya ringkasan pengurusan myopia dan akhir sekali sedikit message untuk dibawa pulang ya. Okey. So apa tu myopia? So basically myopia ni juga dikenali sebagai rabun jauh dalam bahasa Melayu ya. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil short sighted lah. Ya, ataupun near sightedness ya. So apa yang menyebabkan orang menjadi rabun jauh? Okey, sebab ada dua sebab. Yang sebab utamanya adalah kerana image tu terbentuk di hadapan retina ya. So ini gambar retina yang normal yang pertama tadi, okey. So image cahaya tu jatuh cantik dekat atas retina kita ya. Tapi orang yang myopia, image ni jatuh di hadapan retina, menyebabkan image yang di retina tu jadi kabur ya. Okey. Apa sebab image tu jatuh di hadapan retina? Ada dua sebab. Yang pertama sebab bola mata lebih panjang ya daripada kebiasaan. Ataupun power mata dia lebih tinggi daripada kebiasaan ya. So apa yang menyebabkan powernya lebih tinggi? Boleh jadi sebab kelengkungan korneanya lebih curam dari orang biasa, ataupun lens dalam mata dia pun kelengkungan lebih curam, menyebabkan image atau cahaya itu tertumpu lebih awal ya, lebih depan. Okey. So ini untuk kanak-kanak yang normal kan, dekat kelas dia boleh nampak whiteboard. Okay, so when you can see better, bila kita boleh nampak baik, kita punya respon pun lebih baik ya. So kanak-kanak yang menghadapi myopia dia akan ada masalah begini ya. So dekat kelas dia tak nampak whiteboard, semua nampak kabur ya. So apa jadi seterusnya? So kanak-kanak ni akan rasa sangat kecewa, frustrated ya, because they cannot see. Kawan-kawan lain boleh tulis nota dengan baik tapi dia tak nampak ya. So apa jadi seterusnya? Mak bapak pun kecewa. Ya, sebab mak bapak akan marah. Ya, kenapa tak baca buku sama tu? Betul. So balik rumah bawa buku kawan-kawan kopi kan? Betul. So mak dengan ayah tanpa mengetahui dia salahkan anak. Kopi pun salah. Ya, betul. Tak nampak jelas kan? Okey. Apa seterusnya? Cikgu pun frustrated. Oh? Ya, sebab kenapa susah sangat nak faham? Betul juga. Ya? Susah nak ajar. Ya, dia cakap-cakap tapi tak dapat ya. So basically dia is like a domino effect lah. Semua orang keliling dia akan rasa frustrated kan. So apa lagi budak tu? Kanak-kanak tu akan lagi sangat frustrated. Dia rasa semua orang blame dia. Okey, tanpa mengetahui kenapa sebenarnya dia jadi begitu. Ya. Okey. So untuk pengetahuan ya, sekarang untuk masa kini myopia punya prevalence is rate of occurrence. Berapa banyak kejadiannya ya, percentage berlaku. So untuk masa sekarang lebih kurang 35% satu dunia. Banyaknya. Ya. Dan dia akan jadi 50% menjelang 2050. Lagi 20 tahun, 30 tahun lagi. 30 kan? tahun. I masih ingat lagi macam I punya angka-angka bapak semua. Biasanya dia orang tak ada short sightedness tau. Ya. Kebanyakan orang dewasa. Ya, tapi sampai
generasi kami sekarang ni kebanyakan sudah pakai cermin mata. Betul. Ya. Oh, Ah. ada faktor-faktor ni tak Ya, yang nanti kita go to the faktor Oh, risiko. ada juga. Ya. Okey, okey. Okey. So kenapa? Sebab tu sekarang kalau kita tengok semua orang dah lebih menekankan tentang pengurusan myopia berbanding dulu. Ya. Berbanding dulu orang tak ambil kisah sangat, tapi sekarang sebab rate occurrence dia lebih tinggi, prevalence dia terlalu tinggi ya. Sebab menjelang 2050 kita anggarkan lebih kurang separuh penduduk dunia adalah rabun jauh. Ya. Dan dia akan ada komplikasi lain lah. Okey, daripada 50% tu dianggarkan lebih kurang 5 bilion. Dan daripada 5 bilion tu dianggarkan 1 bilion adalah power yang tinggi, myopia yang tinggi. Ya. Okey. Okey, so kita go to the faktor risiko. Tadi ada tanya berkenaan apa risiko kan? Ya, betul. Kenapa jadi begini ya? Okey. So faktor risiko yang saya boleh bahagikan ada 3 warna berbeza kan? Yang 2 pertama tu adalah faktor risiko yang kita tak boleh nak ubah. Okey. Ya, okey. Yang kedua yang biru yang lebih terang ni, lebih gelap ni kita go to faktor yang kita boleh ubah. Ya, lebih mudah untuk kita ubah ya. Okey. Jadi tuan dan puan-puan sesiapa masih berlalu-lalu ni ada short sightedness problem, datang sini tengok dulu apakah faktor-faktor ni. Okey. Okey. So yang pertama adalah umur permulaan ataupun bila dia start ada myopia ya. Bila dia start Ya, betul. Okey. So sekiranya kanak-kanak tu dapat myopia lebih awal, katalah umur 6 tahun, 5 tahun dah ada rabun. awal. Ya. Okey. So dia punya rate of progression, dia punya power akan meningkat dengan lebih cepat berbanding kanak-kanak yang dapat sedikit lambat. Oh. Ya. Okey, so itu biasanya faktor. umur apa kalau dia dapat ni, dia akan lebih slow sikit. Okey. So tak ada exact numbers. Ah. Okey. Tapi jika dibandingkan kanak-kanak yang dapat umur 16 tahun ke atas, mana matanya lebih stable dah, dia dah Betul. kurang development dia lebih perlahan, dia lebih kurang progressionnya adalah lebih perlahan berbanding kanak-kanak yang lebih kecil. Okey. Faham. So as example lah, kita ada satu anak saudara yang umur 6 tahun, 5 tahun kan? Kalau kita tak jumpa dia 3 bulan, 6 bulan, kita tengok lagi 3 bulan, 6 bulan dia dah lebih tinggi dah. Oh, Cepat, kan? cepatnya. Ya, kan? Biasanya orang dewasa dalam masa 1 tahun, 2 tahun macam tu Tak kan? nampak berbeza kan? Betul. Okey. So kanak-kanak dia lebih cepat ya. Okey. Okey. So next is genetic. Faktor genetik. Sekiranya emak dan ayah pakai cermin mata, ada rabun jauh, anak dia ada 50% chance untuk kena rabun jauh juga. Itu DNA punya lah. Ya, betul. Tak ya. dapat ubah. Okey. Tapi jika mak salah seorang, dia lebih kurang 30%, 33%. Ya. Tapi kita juga kerap jumpa mak bapa tak pakai cermin mata. Betul. Tapi Macam anak dia pakai cermin ya betul. mata. Ayah saya, ibu saya tak pakai. Aha. Tapi I ada sikit lah. Tapi adik saya pun ada. Okey. So, apa yang menyebabkannya? Sebab of lifestyle. Oh, lifestyle. Oh, sorry lah. I punya lifestyle tak bagus lah. Okay, so kita go to the second, third and fourth ya. Okay. Faktor. First is aktiviti luar. Bukannya kalau buat co-curriculum aktiviti luar kan lebih bagus? Ya, betul. So masa aktiviti luar. So lebih banyak masa kita bermain di luar, risiko untuk dapat rabun jauh adalah lebih rendah. Oh, okey. Dan sekiranya kita dah ada rabun jauh, risiko untuk power to progress lebih cepat juga rendah. Faham. So ibu bapa yang anak-anak ada rabun, banyakkan aktiviti luar. Dan kanak-kanak yang anak masih kecil, bagi dia orang main dekat luar. Macam faham. dulu kita 20 tahun, dulu 30 tahun dulu Semua main dekat kampung-kampung semua main kat luar. sungai. Ya, betul. Sekarang tak lagi kan? Betul. Semua duduk di rumah main phone dan tablet. Okey, cakapkan masa aktiviti luar ni, luar as in under the sunlight. Yes, betul. Oh, Terdedah bukan kepada macam cahaya. badminton semua tu, pingpong tak sampai lah. Dia punya from study, exposure to a sunlight. Ya. Okey. Sebab study dapati kalau kita terdedah kepada cahaya matahari, dia akan membantu badan kita merembeskan hormon. Kita panggil happy hormone lah. Okay. So that happy hormone help in the controlling the power and also late or delaying the onset of myopia. Okey. Now sekarang sudah tahulah. Okay. So next is masa aktiviti dekat. Okey, banyak buat kerja dekat ya. Kerja dekat ni termasuklah baca buku, termasuk main telefon, tablet, okey, termasuklah even drawing at Nia, ya. Okey, semua aktiviti dekat ni. So semakin panjang masa kita buat aktiviti dekat, semakin banyak risiko untuk dapat rabun jauh juga semakin tinggi. Faham. Ya? Tapi dekat ni dia punya definition of dekat tu. Dekat ni adalah arm length. Okay. So considered as anything within our reach is considered dekat lah.
Oh, dekat tangan sini. Oh, Ya, dekat. betul. Oh, banyak barang memang sangat dekat. Ya, so normally kanak-kanak memang most of the activity is near, ya. Ya, betul. Okay, so kena kurangkan, ya. So kena jika kita tak kontrol benda ni, dia punya power progression akan lebih cepat dan kanak-kanak mungkin akan dapat rabun lebih cepat. Faham. So ini juga yang kita nampak kebiasaannya. Okay, parents pergi makan, bagi anak telefon supaya anak dia duduk diam. Ya, betul. Ya. Walaupun anaknya Memang sudah diam dekat sana. ya, okey. Sebab tu kita kalau boleh, if we can give other activities than phone, which is even better, ya. Kalau dekat rumah, pergilah main dekat luar. Ada halaman, pergi main dekat halaman. Betul. Ya. Kalau lah tak bagi telefon, kalau sebab yang ni aktiviti dekat kan. Kalau bagi dia orang lukis, buat pun lukisan. actually sama juga, considered as near juga. Tapi kalau boleh, make more interaction with your kids lah. Lebih banyak berborak dengan mereka kan. Faham. Compare to dulu-dulu kan, sekarang kalau kita perasan, parents dengan anak pun dah tak bercakap sangat. Betul. Oh, jadi kalau tukar telefon kepada macam buat lukisan, tulis, homework itu pun semua tu consider as near sama work. lah. Ya, Jadi betul. dia efek sama. Bukannya macam dia akan kurang ke macam mana? Tak ada. Tiada exact study atau kajian yang menyatakan perbezaannya. Faham. Okay. Tapi kita consider anything yang near distance is considered as near task. Oh, okey. So Now baru tahu. tu bermakna kalau katalah balik sekolah, anak balik sekolah kan, ada tuition, ada buat kerja sekolah homework. Betul. Tu consider as near task lagi. Dah. So jika dah lebih certain period of time. So normally recommended is maximum 2 hours per day. 2 hours per day? Yeah. This is excluding your school time. Excluding Yeah, excluding school Jadi time. maksudnya kalau tambah school time, mungkin lebih lah. kan. Tapi kita tak consider yang tu. So basically balik sekolah, any activities near 2 hours, exceed 2 hours, then try to reduce it lah. Oh, faham. Sebab sekarang ni banyak orang pergi tuition kan. Ya, Pergi tuition lagi sudah 1 jam. Balik rumah buat kerja homework. rumah, homework lagi 1-2 jam macam tu. Then lepas tu tengok tab lagi. Betul. Oh, patutlah. Okey. So you have to try to control Reduce it lah, right? Okay, so these 2 things yang kita boleh Control. Control, ya. Compare to genetic, kita tak boleh tukar parents kita. Betul. Okay, compare to dengan early onset, kita tak boleh nak minta, mungkin bagi saya myopia umur 3 tahun ataupun betul. bagi saya umur 16 tahun, tak boleh, ya. Betul. So apa yang kita boleh ubah adalah aktiviti luar dan aktiviti dekat. Dekat. Ya. Dan yang terakhir adalah masalah penglihatan binocular. Masalah penglihatan binocular ni adalah sebab kita ada 2 mata. So mata kita perlu bekerja sama. Okey. Okay. So tak boleh satu mata tengok lurus, satu mata masuk ke dalam atau keluar. So you betul. akan dapat double vision, ya. So orang yang ada masalah ini, kanak-kanak yang ada penglihatan binocular, masalah penglihatan binocular, dia punya risiko untuk dapat rabun, dan power jika dah ada rabun, power dia akan progress lebih cepat berbanding kanak-kanak yang matanya normal. Oh, maksudnya lazy eyes lah ni? Tidak semestinya. Oh. Lazy eyes adalah salah satu sub factors dekat dalam masalah binocular, tapi Okey. masalah binocular termasuk banyak macam juling. Okey. Dan juling pun ada banyak pecah-pecah lain lah. Betul. Okay. So kalau untuk untuk dapat lebih detail, nanti boleh visit kita punya outlet, tanya dekat optometrist kita. Okey, boleh. Okey. Okay. So ini adalah faktor risiko yang kita boleh, yang ibu bapa perlu tahu, okey, supaya dia boleh kawal. Betul. Okey. Okey. So seterusnya kita go to simptom-simptom atau gejala jika anak-anak tu ada rabun jauh. Okey, boleh. So mak bapak, parents Boleh mungkin take balik note rumah, lah. tengok anak-anak ada benda ni, try bawa anak-anak pergi buat pemeriksaan mata yang lebih detail, ya. Okey. So pertama dia komplain penglihatan jauh kabur. Ya, dia tak nampak jauh. Okey, mungkin masa jalan kita nampak signboard tapi dia kata dia tak nampak. So tu salah satu simptom, gejala, ya. So bawa anak-anak pergi ke buat pemeriksaan mata, ya. Faham. Seterusnya menonton TV pada jarak dekat. Ya. So kanak-kanak biasa mak dengan ayah dia tak tegur, dia marah je kan bila Betul. tengok dekat. Okey. Tapi kita tak tahu apa sebenarnya, kenapa dia nak duduk dekat. Ya, sebenarnya dia tak nampak. Ya, sebab tu dia akan duduk dekat dengan TV. Oh. Ya. Betul lah, ada satu sepupu dia lebih kurang umur 5-6 macam tu, dia sudah macam dekat-dekat, banyak dekat. Ya. Kami cakap dengan dia, mata you tak sakit ke? Dia cakap, balu jeras. Ya. So mungkin sebab dia duduk jauh dia tak nampak. Sebab tu dia datang dekat untuk nampak, ya. Okey, So faham. kena perhatikanlah. Kadang-kadang bukan sahaja duduk dekat, kadang-kadang ada certain kanak-kanak dia menelingkan kepala, dia sengit, head turn.
Oh, sengit. Kadang-kadang dia tengok Okay. lurus tapi dia tengok macam ni. Ya, dia jeling. So sometimes this is also indication that ada eye problem. Tapi kalau dia sengit kepala tu, dia boleh nampak lebih jelas Sebab kadang-kadang dia punya mata mungkin kiri dan kanan tak sama, tak sama. kejelasan. Oh. Okay, so untuk kurangkan masalah dia just block the view for another eye. Oh, faham. Ya. Itu juga simptom lain lah. Ya? Betul. Okay. So seterusnya adalah prestasi di sekolah merosot. Okay. Mungkin masa dia darjah 1, darjah 2 prestasi bagus. Dan masuk darjah 3 tiba-tiba suddenly drop. Ya. So parents jangan terus salahkan anak kenapa tak study. Parents kena kaji dulu dan dapatkan information kenapa tiba-tiba merosot. Ya. Kadang-kadang anak tak nampak dekat kelas, dia tak ada mood nak belajar dah. Ya. Betul. Okey. So, seterusnya adalah pening kepala atau mata penat. Kadang-kadang dia balik sekolah dah tak ada mood nak pergi tuition. Nak buat kerja ke sekolah pun tak ada mood. Dia terus balik nak tidur je. Sebab apa? Sebab dia rasa sangat struggling dekat sekolah untuk belajar dan untuk melihat. Ya. Okey. So, dan last sekali dia mengecilkan mata. Kadang-kadang kita selalu tengok orang kalau pakai cermin mata, dia buka spek, dia akan kecilkan mata macam ni untuk tengok. Ya? Betul. Sebab Dia nak fokus lah. ya, betul. Okay, sebab bila kita kecilkan tu, dia ada kita panggil pinhole effect lah. Ya, dia akan membantu untuk fokus, depth of focus dia akan meningkat. Ya. So satu lagi, kadang-kadang kanak-kanak dia selalu menggosok mata. Oh, okay. Kan bila dia tak nampak, dia gosok mata sebab dia rasa macam ada benda disturbing. Benda menghalang penglihatan. Ya. So dia akan gosok, lepas tu tengok, tapi masih kabur. Dia gosok lagi. Ya. So benda-benda macam ni pun parents kena perhatikanlah apa yang terjadi. Ya. Apa masalah sebenarnya. Okey, faham. Okey. So kita dah tahu faktor risiko, kita dah tahu gejala. Ya. So apa yang mak bapak kena tahu, sekarang macam mana kita nak uruskan. Ya. Okay, sebelum kita go to kenapa kita kena uruskan, kita go to kenapa pentingnya pengurusan myopia ni. Okey. Ya? Sebab apa? Jika kita uruskan dengan baik, so setiap kali sementara menunggu 6 bulan lagi baru nak cek mata atau 1 tahun lagi nak cek mata, dia punya power tak berubah banyak lah. Ya? So dia akan mengurangkan frekuensi pertukaran cermin mata dan juga penglihatan dia lebih baik lah untuk satu tempoh period yang Dia akan lebih seterusnya. stable sikit lah. Betul. Okay. So kenapa kita perlu jaga benda ni? Sebab dia akan juga mempengaruhi tadilah macam prestasi. Sebab fun fact about the eye, 80% you punya proses pembelajaran di kelas adalah melalui penglihatan. Ya. Okay. You tak boleh lihat, you tak susah nak belajar. Betul. Ya? Sama juga, not only in class. So basically kids, they learn to speech. Untuk belajar bercakap pun adalah penglihatan membantu. Ya? Sebab kita read the lips. Ya, tengok dia bibir semua tu kan. Ya, betul. So if you notice, masa pandemik semua orang pakai mask, you nak dengar pun susah, tak faham. Susah nak faham. Betul juga. Sebab you tak nampak the lips. Ya? Body language lah. Ya, Okey. So, okay. So semua pembelajaran penting. Penglihatan yang baik adalah penting. Ya? Okey. Okay. Dan seterusnya kita nak kurangkan risiko komplikasi mata disebabkan myopia. Ya. So tadi kita mention kenapa myopia terjadi, salah satunya sebab bola mata you lebih panjang kan? Betul. So bila dia panjang, apa dia jadi? Dia akan stretch your eyeball. Okey. Okay, so macam ada satu bola, you tarik the bola panjang, dia akan stretch certain area of the eye. Certain area of the ball kan? Okey. Okay. So bila dia stretch, dia akan memberi komplikasi-komplikasi lain. Ya, contohnya seperti cataract, retina detachment. Retina detachment ni adalah kelekangan kornea. So kelekangan retina. Maknanya retina dia terkoyak, tercabut daripada lapisan yang sepatutnya. Ya. Okey. Dan seterusnya myopic maculopathy. Okay. So kalau kita nampak semakin tinggi powernya, risiko dia adalah lebih tinggi. Okey. Contoh seperti retina detachment kan, jika power 6 hingga 9. Okay, 600 ke 900. Dia ada lebih kurang 21 kali risiko daripada orang biasa. Okay. Dan -6 and -9 ni adalah power yang quite common sekarang. Okay, compared to previously. Sebab apa? Dia orang pakai lebih awal. So by the time umur dia 16, 18, dia dah reach this power. Okey. And bila dia reach this power, dia punya risiko adalah lebih tinggi untuk dapat komplikasi-komplikasi ini. Okay, sebab tu tujuan utama kita nak kawal daripada kecil. Okay, untuk kita elakkan bila dia future nanti dia ada komplikasi ini. Jadi yang sampai maksimum macam tu dia orang cakap akan
semacam buta macam tu. Dia akan menyebabkan masalah kebutaan lah. So dia depends dengan kat mana. Macam dia tinea detachment, kat mana dia detach lah. Faham. Okey, kat mana dia terkoyak. Ya. Okey. So dia akan in the end semuanya akan kita panggil sebagai visual impairment. Okey. So kita tak nak benda ni berlaku sebabnya kos rawatan kalau dia terjadi memang sangat adalah tinggi. lebih besar. Betul, Okay, compare to sekarang mungkin parents rasa mahalnya lens ni, ya. Betul. Tapi sebenarnya kos sekarang compare to mungkin kalau in future dia ada masalah ni, kosnya adalah lebih besar. Betul. Okay. Okay, so ni adalah ringkasan apa yang parents boleh pilih lah untuk rawatan ataupun kawalan myopia. First is kanta kawalan myopia. Okay, so it's not only like dia bukan seperti kanta cermin mata biasa. Okay, kawalan myopia biasanya dia ada banyak design. Dia ada yang dalam bentuk multifocal, ya, bifocal dan juga peripheral blur. So nanti untuk session yang kedua, kita ada wakil daripada Hoya Lenses. Okay. Dia akan explain in detail about the lens. Okey, bagus. Okay, so kenapa actually kanta kawalan myopia adalah pilihan yang paling mudah lah, ya, sebab dia tak invasif. Betul. Senang nak jaga, ya. Compared to other option lain lah seperti kanta lekap. Kadang-kadang kanak-kanak kita nak bagi kanta lekap ada risiko sedikit, ya. Sebab kita tak tahu dia jaga macam mana, kan. Betul. Okay, semua benda-benda tu tapi it's an option. Ada option begini, ya. So kalau nak mungkin kalau kanak-kanak tu banyak melakukan aktiviti luar macam bersukan. Mungkin cermin mata tidak berapa sesuai untuk Betul. dia. Okay, mungkin contact lens lebih baik. Okay. So macam mana nak pilih mana yang lebih sesuai, kita kena tahu dia punya lifestyle, kena tahu aktiviti dia dan kita kena tahu macam mana kanak-kanak tu boleh menjaga. Betul. Ya? So optometrist di outlet nanti boleh berbincang dengan mereka, dia orang akan select mana yang sesuai. Ya. Okey, dan seterusnya adalah ubat titis. Yang ini optometrist tak boleh prescribe. Mostly dia orang kena berjumpa dengan doktor pakar mata sebab this is considered as a medication, so we cannot prescribe medication to customer. Ya. So ubat titis mata ni apa yang mereka buat? So basically ubat titis ni dia akan merehatkan, merelaxkan dia punya mata. Okay, in layman terms dia akan rehatkan mata dia supaya dia punya power progression dapat dikawal. Okey. Tapi sometimes they use in a combination lah. Kadang-kadang boleh digunakan sebagai combination. So doktor bagi ubat titis, kita prescribe kanta myopia, okay, spectacles. So it can be combination. Yeah. Okay. Okay. So can see kan? So once you wear spectacles, you will be forever wearing spectacles. Betul. Yeah? Okay. You can do LASIK, but still your eye, let's say sebab bola mata you panjang, Betul. you boleh buat LASIK, power you tak ada, tapi your eyeball still panjang. Kan? You dah pakai kasut size 8. You cannot shrink your leg to wear a shoe size 5. Maksudnya kalau dapat ni dia memang takkan kurang lah dia punya power. Yes, correct. So once you ada, dia sama ada maintain atau increase. So kita sekarang our role is kita nak try maintain the power as much as possible. Betul. Ataupun increase a little bit sahaja compared to increase terlalu banyak. Faham. Sebab once you wear, you akan pakai forever lah. Okay. 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 So this is tak nampak sikit, ya. Okay, this is the tips yang ibu bapa boleh bawa balik, ya. Macam mana kita nak kawal ataupun macam mana kita nak delay the onset of myopia. So kita masih ingat faktor risiko tadi. So basically kita kawal the faktor risiko, ya. Luangkan lebih banyak masa di luar, ya. Bagi kanak-kanak main dekat luar, ya. Sebab bagi dia orang expose tu cahaya matahari, ya. Jangan duduk dalam rumah tengok telefon sahaja. Betul. Parents pun kena main peranan, ya. Sebab kita tak boleh, sebab sekarang kan kadang-kadang parents tak bagi anak main kat luar sebab risau of keselamatan. Betul. Ya. So apa boleh, parents pun duduk sekali dengan anak-anak dekat luar. Main sekali. Jangan anak-anak suruh main kat luar, parents duduk dalam rumah main phone. Betul. Okay. That is why susah nak achieve, kan, sebab kita hanya suruh dia je buat, kita tak buat. Ya, betul. Okay. So sama juga, tak nak bagi anak main phone masa makan, kita pun jangan main phone masa makan lah. Okay. So next is hadkan masa melakukan kerja dekat, ya. Kurangkan. So recommended is about 2 hours per day, 2 jam sehari. Kalau boleh lebih kurang, lebih baiklah. Tapi this is also quite difficult to achieve in sekarang punya condition, kan. Betul. Zaman sekarang lah susah. Ya, betul. So but apa yang kita boleh buat, kita try. Try our best lah. Ya, okay. Dan pastikan jarak yang betul. Okay.
So kita normally akan cakap elbow rule lah, jarak siku. So bila kanak-kanak membaca, kita just pegang tangan. And this is the actual reading distance. Okey, jadi dari siku lah dia letak atas meja. Macam tu. No. Meaning that the reading material tu is about your elbow length. Oh, elbow length. Maksudnya dekat sini Lebih kurang this distance. Okey, so lebih kurang 30 to 40 cm lah. Okey, boleh. Okay. So this is the actual. So jangan biar anak-anak buat kerja di atas meja dan dia letak kepala pun atas meja. Okay, so that is too close lah. Too close, yeah. So make sure the distance are correct and some more lighting also. Pencahayaan pun penting, ya. Sekarang ni kebanyakan dia orang buat rumah ubah suai guna lampu kuning. Yeah, that yang is not tak sesuai kan? Yes, betul. So cuma the actual putih punya yang betul, bagus. daylight punya lampu lah. Lampu Okey, putih, okey. So lebat lampu kuning dia first is not only that, sometimes dia akan affect your color perception. Color pun kadang-kadang berubah kan. Kadang-kadang kita pilih baju kat kedai color lain, dia balik rumah color lain kan. Betul. Okay. So try to use white light. Okay. Okay. Then last is 20-20-20 rules. Okay. So pernah dengar ke? Tak pernah. Okay. So basically 20-20-20 rules ni not only for kids, parents pun boleh amalkan sebab kita pun bekerja dengan digital device. Betul. Okay, komputer. So every 20 minit, setiap 20 minit kita buat kerja dekat ataupun kerja komputer, rehat untuk 20 saat, kita tengok 20 kaki jauh. So macam gambar ni lah, 20 minit, dia tengok je keluar, 20 kaki untuk 20 saat. Oh, ya, setiap 20 saat 20 minit. 20 minit, tengok 20 saat. 20 kaki jauh, rehat 20 kaki 20 saat. jauh. Okey, faham. Jangan kerja 20 saat, rehat 20 minit. Okey. Okey, Wah, tapi yang ni pun susah. Biasanya kami buat kerja sudah lupa ni betul. masa. Normally kita buat kerja tak perasan masa. Betul. Ya? Mungkin boleh set timer. Betul juga. Okey, so untuk ingatkan kita, remind kita. Ya? Okey. So last is another key home take home message untuk parents, ya. So kenal pasti gejala dan risiko. Okey. Kalau tengok anak tadi ada gejala yang tadi, 5 tadi, so bawa mereka ke pemeriksaan mata. So sekiranya kita dapati anak kita macam ada risiko yang lebih tinggi, kita suami isteri pakai cermin mata. Ya, betul. Lepas tu dia pun banyak buat kerja dekat, balik sekolah, tuition, buat homework semua. So mungkin kita boleh dapatkan bawa dia pergi pemeriksaan lebih kerap. Untuk monitor. Faham. Ya. Dan seterusnya dapatkan pengurusan myopia dan pemeriksaan mata berkala. Ya. So sekiranya perlu, go for myopia management yang lebih sesuai, yang tepat dan follow lah instruction. Mungkin every 3 months kalau kena datang, go for that 3 months. Kalau every 6 months, then pergi. Ya. Jangan skip appointment. Okay. So parents pun kena main peranan. Sekiranya mereka dah beri myopia management, katalah dia dah beli myopia control lenses untuk anak mereka, diorang still kena follow tips yang tadi. Banyakkan aktiviti luar, kurangkan makan masih perlu kawalkan lah dia punya betul. aktiviti. Bukan tak semestinya bila kita bagi kanta tu power dia akan forever stay dekat sana. Ya, ya. No such thing lah, ya. So kena sama juga analogi macam contohlah kisah kita ada kencing manis kan? Kita makan ubat kencing manis. Tapi makan ubat, balik makan kek. Semua benda manis kita try. Donat semua makan. Habis lah. So sama juga. It will not control your diabetic. Faham. Sama macam myopia. If you go for this myopia management, still you kena control your lifestyle. Ya, jangan contradict lah. Okay. I think that is all my part. Okay. Okay. So thank you very much. Thank you. So yeah, this is what we have lah. So take note of it. If you want to know more about all this message, and then tadi kami cakap tentang pemeriksaan semua tu kan. Kami pun ada pemeriksaan secara percuma ada dekat sini tuan dan puan-puan. Jadi sesiapa yang rasanya anak kamu ada masalah dengan myopia. Okey, myopia ni datanglah sekarang juga, kami ada pemeriksaan secara percuma. Kalau anak-anak tu bolehlah buat pemeriksaan dekat sini, orang dewasa pun boleh nak buat permainan dekat sini dapatkan hadiah percuma. Kami pun ada dekat sini Focus Points. Dan sekali lagi terima kasih kepada pengacara kami hari ini. Thank you.